7 p.m. Selamat bertemu lagi dari Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Perlawanan bola sepak Piala Malaysia 1988. Perlawanan yang akan kita saksikan ini ialah perlawanan peringkat separuh akhir pusingan kedua antara pasukan Kuala Lumpur yang menjadi tuan rumah bertemu dengan Selangor. Dapat saudara saksikan betapa penonton sudah memenuhi stadium buat ketika ini. Perlawanan belum lagi bermula, di mana penonton-penonton maupun penyokong-penyokong bagi kedua-dua pasukan yang pada jangkaan saya selebihnya penyokong Selangor Darul Ihsan sudah awal-awal lagi masuk ke stadium. Sejak pukul 6 sudah hampir untuk memenuhi stadium. Di samping itu, pengadil ataupun pegawai untuk pertandingan ini terdiri dari Wan Abdul Rashid, Wan Jaafar, S. Subramaniam sebagai penjaga garisan pertama dan Hamzah Subut sebagai penjaga garisan yang kedua. Jadi perlawanan ini, sebagaimana saya katakan, giliran bagi Kuala Lumpur pula menjadi tuan rumah, di mana dalam perlawanan pusingan awal yang berlangsung pada 25 hari bulan lalu, Selangor telah menjadi tuan rumah mengalahkan Kuala Lumpur dengan 2-1. Perlawanan ini amat penting. Di gambar, Rashid Hassan, salah seorang penjaga gol yang dipanggil untuk berlatih ataupun pelatih skuad kebangsaan yang dipilih oleh jawatan kuasa pemilihan skuad kebangsaan. Agak mengherankan bagi pasukan Kuala Lumpur pada malam ini tidak menurunkan Serbagat Singh, Hashim Marman maupun Ramlan Askolani yang pada awalnya diturunkan dalam pusingan yang pertama. Nombor 17 ialah Fandi Ahmad. 19 gol sudah dijaringkan oleh Fandi Ahmad. Di samping untuk mencapai kemenangan pada malam ini, Fandi juga cuba untuk merebut ataupun memecahkan rekod Zainal Abidin Hassan sebagai penjaring terbanyak pada tahun 86 menjaring sebanyak 20 gol. Jadi satu gol lagi akan menyamai kedudukan Zainal Abidin Hassan yang menjaringkan 20 gol sebelum ini. Kuala Lumpur menurunkan Si Kem Sing yang sudah lama tidak bermain, mungkin terlintas pada saudara sebentar lagi pemain nomor 6. Di gambar sekarang ialah pasukan Kuala Lumpur. Begitu juga dengan S. Balachandran. Dalam pusingan awal, S. Balachandran, pemain nomor 9, terlintas sebentar tadi, diturunkan sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua dalam pusingan awal ataupun pusingan yang pertama. Saidin Osman, penjaring terbanyak 1983 sewaktu berada dalam pasukan Perlis, kini diberikan kepercayaan untuk mendapatkan gol bagi pasukan Kuala Lumpur. Arumugam sekali lagi dikekalkan di pintu gol Selangor, dan secara keseluruhannya Selangor menurunkan ke semua pemain-pemain yang bermain dalam pusingan pertama dalam perlawanan pusingan yang kedua dengan Kuala Lumpur pada malam ini untuk menentukan siapa yang akan lebih layak untuk memasuki pertandingan akhir Piala Malaysia 1988 untuk bertemu dengan pemenang antara pasukan Sarawak dengan Kedah dalam satu lagi perlawanan separuh akhir Piala Malaysia 1988. Dola Saleh sebentar tadi sudah bersedia untuk memulakan. Zainal Abidin Hassan menjaringkan gol pertama pusingan awal. Bersama dengan Dola Saleh, perlawanan sudah dimulakan oleh pengadil Wan Abdul Rashid. Lontaran ke dalam untuk Kuala Lumpur. Dang Siu Sing, ketua pasukan Kuala Lumpur. Nomor 11 adalah Chow Sui Yai. Jadi sejauh mana kemampuan Saidin Osman yang akan berganding bersama dengan Subadron Aziz, Subadron yang membawa bola, teruskan kata pengadil, cuba dibantu oleh Mazan namun begitu dikeluarkan dengan mudah oleh pertahanan Selangor. Pandi cuba mencari Balachandran. Rosali. Ang Meng bersedia. Diberikan cabaran oleh Siu Yai. Akhirnya Mazan terpaksa berlari keseluruhan padang
untuk membantu rakan-rakannya sama ada di atas, di tengah maupun di bawah. Seorang pemain yang cukup rajin. Pernah mewakili Malaysia dalam Piala Presiden pada tahun 85. Balachandran. Saingan Malik Awab gagal untuk mendapatkan bola. Susing terlepas. Dola sekarang. Cuba marah, tak dapat mengimbangi badan, namun begitu dapat kepada si Kemsing. Malik membantu. Fandi. Jadi sekarang Selangor sudah mendahului dengan 1 gol kalau dikirakan agregat sehingga setakat ini. Hang Meng. Umpanan Mak Zan untuk Fandi. Semula Fandi dari Balachandran. Bertindak lebih lincah kali ini. Fandi Subadrun. Cantik dan terus masuk. Gol jaringan awal dari Subadrun Aziz meletakkan Kuala Lumpur di depan. Hanya 2 minit lebih perlawanan berlangsung. Akhirnya Subadrun menjaring gol tunggal dalam perlawanan pusingan yang pertama dapat menewaskan Arumugam. Hasil umpanan dari Fandi Ahmad walaupun cuba dihalang oleh pertahanan Selangor Zulkifli Ahmad. Jadi sekarang Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 1-0. Gol jaringan Subadrun Aziz meletakkan sekarang agregat menjadi 2 sama antara Kuala Lumpur dengan Selangor. Nampaknya Subadrun Aziz dalam pusingan peringkat suku akhir sehinggalah ke separuh akhir ini begitu karang kerana setiap perlawanan beliau dapat menjaringkan gol. Jadi sekarang kedudukan perlawanan antara Kuala Lumpur dengan Selangor ini menjadi seimbang semula. Siapa saja yang mencapai kemenangan selepas ini bermakna akan melarikan diri ke perlawanan akhir. Sepakan percuma Razali Alias. Terus mencari Zainal. Lebih menumpukan di bahagian pertahanan. Nampaknya tidak bergerak 4 pertahanan Kuala Lumpur, Si Kem Sing, Chow Su Yai, Tang Siu Sing maupun Razif Ismail mengawal dengan begitu ketat pergerakan Daulah Saleh maupun Zainal Abidin Hassan. Jadi setakat ini belum lagi Selangor dapat memecahkan benteng pertahanan di awal permainan separuh masa yang pertama ini. Rashid. Halim terlepas. Jaya Kantan dikasari oleh Saidin Osman untuk sepakan percuma. Dharma mengambil masa untuk memerhatikan rakan-rakan di atas. Tetapi semua sudah terkawal. Terlepas begitu saja Daulah Saleh. Salah umpan pula Halim Zaitun. Terus kepada Saidin. Mencari Balachandran. Sambil itu Jaya Kantan memberikan cabaran. Zan untuk Malik. Fandi. Hang Meng. Razif memberikan saingan. Daulah terjatuh teruskan pemain. Bala dapat mengawal dari Halim Zaitun. Fandi membantu. Subadrun lagi sekali. Kali ini Zulkifli mengawal ketat pergerakan Subadrun Aziz. Kejutan awal dari Kuala Lumpur nampaknya Selangor belum dapat menggerakkan barisan hadapan dengan sempurna. Kasar sedikit permainan yang ditunjukkan oleh Zananuddin untuk sepakan percuma. Zainal perlu berhati-hati kerana beliau mempunyai 1 kad kuning
sekarang ini. Kesebelasan yang ada di padang untuk Selangor Darul Ihsan mempunyai 3 kad kuning. Selain dari Zananuddin, Zulkifli Ahmad, Dola Saleh, 4 sebenarnya. Zainal Abidin Hasan juga mempunyai kad kuning. Razif dengan sepakan percuma. Terus melencong ke dalam, Arus sudah bersedia. Tandukan CP yang dilakukan oleh Pak. Dharma. Dalam pusingan yang pertama, permainan Dharma nampak gugup sedikit. Ataupun gugup sedikit. Tidak tahan dengan desakan dari Saidin Osman. Balik terus mencari Subadrun. Dapat juga dicuri oleh Zulkifli Ahmad. Kemana saja Subadrun Aziz? Akan ada di situ Zulkifli Ahmad. Tidak mau melakukan kesilapan lagi. Sepakan kuat Jack Hantan mencari Hang Meng. Gagal juga Hang Meng. Diberikan saingan oleh Razali. Hang Meng sana ke tengah. Percaya disekat oleh Tang Siu Seng, ketua pasukan Kuala Lumpur. Fandi lebih banyak bertindak di bagian tengah. Dari berada di bagian harapan sekali, kerana Saidin dan juga Subadrun sedia mengisi di kawasan harapan. Balik awak menerbang. Tang Siu Seng jaya melepaskan diri. Bahaya bagi Selangor. Zainal terpaksa ke bawah sekarang. Dapat juga melakukan hantaran lintang. Dharma tandukan yang tidak begitu kemas. Dalam keadaan yang sedikit berdesak bagi Selangor. Malik dan Tang Siu Seng. Sepakan sudah yang pertama dalam perlawanan ini. Malik awak terlampau jauh. Tidak diberikan saingan kerana lencongan terlampau ke dalam memberikan sepakan gol untuk Selangor. Apakah Selangor akan menuruti dari sejarah yang sudah-sudah, di mana tewas pada tahun ini akan membalasnya pada tahun hadapan untuk menyambut kejuaraan? Hanya perlawanan ini akan menentukan sama ada Selangor akan dapat masuki perlawanan akhir bertemu dengan juara menanti sekarang Kuala Lumpur. Razif, cross cantik pala. Lemah tetapi lagi sekali offside. Saidin Osman tanpa pantas melurus ke depan. Arumugam yang kebiasaannya lebih banyak bercakap nampak diam sedikit dengan gol kejutan pertama oleh Subadrun Aziz minit ke-10. Di ruang kosong, Jaya Kanton, Bala, Mahzad dan Razif sekarang. Hang Meng untuk Halim Zaitun. Sukar sedikit untuk bergerak melepasi garisan tengah. Halim. Lagi sekali hantaran Halim berjaya disekat oleh Fandi Ahmad yang mengawal sekarang ini agak leka sedikit. Lagi sekali offside. Kali ini Malik awak pula. Giliran berlari terlampau pantas ke depan melepasi Zulkifli Ahmad maupun Zananuddin yang berada di bawah.
Kamaruzaman. Jarang-jarang kelihatan Kamaruzaman dapat bola dalam perlawanan ini. Satu serangan yang baik, Zainal Abidin. Offside. Zek akan berjuang untuk gol. Agak berbeza sedikit. Zainal Abidin, sebagaimana dalam pusingan yang pertama, dia lebih banyak membantu di bagian bawah. Dari berlari di bagian atas. Balachandran. Razif mencari Subadra. Zainal. Gagal dengan kawalan. Menghadapi Tang Siew Sing. Boleh dikatakan sama tegap antara Tang Siew Sing dan juga Zainal Abidin Hasan. Setakat ini Zainal Abidin Hasan sudah menjaring 9 gol. Termasuk 2 jaringan pada suku akhir dan juga separuh akhir. Subadra. Walaupun dapat lepasi dari kawalan Zulkifli Ahmad, tetapi umpanannya terus kepada Dharma. Khalid semula kepada Dharma. Lambat sedikit saja. Zainal. Baik kawalan Zainal. Malik mencari Saidin. Sentiasa kalah dengan bola tinggi. Karena Saidin sangat pemain yang rendah, Balachandran terlepas lagi. Ghazali lebih banyak turun. Hang Meng. Hanya Dola Saleh yang menunggu di tengah. Baik kawalan Hang Meng. Zainal juga berada sebelah sini. Peluang bagi Zainal. Tapi terlampau ke dalam umpanan ataupun sepakan lintang yang dilakukan oleh Hang Meng. Sedikit bola. Sepakan percuma untuk Kuala Lumpur. Di samping itu, perlawanan terpaksa diberhentikan oleh pengadil buat sementara waktu. Mungkin ada kecederaan yang berlaku. Sudah bersedia Chow Sui Yai untuk melakukan sepakan. Fandi, sepakan yang lemah. Belum ada luang bagi Fandi untuk melakukan tandukan maupun sepakan. Tetapi lebih berbahaya melakukan tandukan. Karena sebelum ini jaringan Fandi yang menewaskan Selangor. Kebanyakan semua gol yang dijaringkan oleh Fandi melalui tandukan. Antara Kamaruzaman juga tersisir. Maksan terlampau kuat untuk Subadra. Zainal lepas Dolah dan Razif. Gagal juga dalam tendang bola Rashid. Marah sedikit Rashid nampak. Hang Meng memberikan saingan kepada Rashid. Tapi sudah agak terlambat.
Razali mengambil masa untuk menunggu satu pertukaran dilakukan. Nombor 8 yang masuk ialah Aziz Maidin. Zulkifli Ahmad mendapat kecederaan. Zul sememangnya mendapat kecederaan dalam pusingan awal, digantikan oleh Aziz sendiri. Zainal gagal tolak, gagal juga untuk melakukan sepakan, dan Halim kesemuanya tersekat oleh 6 pemain barisan pertahanan Kuala Lumpur yang bekerja keras. Maksad tolak baik untuk Subadrun, kali ini gagal dengan Aziz Maidin. Subadrun yang kasar sedikit, kata Wan Abdul Rashid, kerana mengangkat kaki terlalu tinggi. Zainal untuk Zainal Abidin. Zali. Halim Zadun untuk Zainal Abidin. Terlalu ramai mengawal Zainal Abidin. Tang Siu Sing dan juga Chow Suyin. Tang Siu Sing selalunya naik di sebelah sisi, di sebelah kiri. Tetapi kali ini terus marah ke kawasan tengah. Saidin Osman dapat lepas jangkauan. Haru lebih pantas bertindak kali ini dari arah sebelah kiri, kerana dari arah itulah jaringan yang dijaringkan, gol yang dijaringkan oleh Subadrun pada minit yang kedua. 17 menit sekarang perlawanan berlangsung. Kedudukan Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 1-0. Di kamera adalah Subramaniam menjaga garisan pertahanan. Di tempat di mana lebih banyak penyokong-penyokong Selangor yang kita saksikan, yang sudah agak terdiam seketika dengan kejutan jaringan Subadrun Aziz. Tolak. Sana Nordin. Halim. Percaya Halim mengawal bola, tapi tidak ada rakan. Akhirnya ditolak begitu saja oleh Mahsan Manares untuk sepakan percuma. Yang pastinya penonton-penonton di Stadium Merdeka malam ini sudah melebihi 45,000. Selangor mendapat sepakan percuma. Perlawanan terhenti lagi. Fandi Ahmad mendapat kecederaan. Dapat meneruskan permainan selaku penjaring terbanyak setakat ini. Agak sukar bagi pemain-pemain lain untuk memberikan saingan dengan 19 gol yang sudah dijaringkan oleh Fandi sepanjang musim ini. Zainal bersedia. Razali membuat sepakan percuma. Cari Zainal. Malik. Aziz Maidin berjaya dengan bola tinggi. Halim terlepas dengan Maksan. Tenang permainan seketika. Memberikan ruang kepada Kuala Lumpur melakukan masakan. Bola cantik. Razif sudah jauh naik ke atas. Razif Ismail gagal dengan sepakan lentang. Razif terlampau rendah dan Saidin gagal. Subadrun juga belum sempat menyepak. Tang Siu Sing. Maksan tidak begitu penuh perhatian nampaknya umpan Maksan sebentar memberikan ruang kepada Zainal Abidin sekarang ini. Masih lagi Zainal. Sudah terkena kaki pemain Kuala Lumpur Chow Suyin untuk sepakan sudut. Sekarang
sekarang kita dengan gemuruh akan serahkan penonton, khususnya penyokong-penyokong Selangor. Ketua pasukannya sendiri Kang Ameng dengan sepakan sudut yang pertama. Lagi mencari bola. Saidin lebih jauh turun ke bawah. Subadrun. Aziz Maidin mengawal pergerakan Subadrun. Aziz dan Zananodin. Lontaran selang. Halim bermain dengan cara selam. Zaman dan juga Halim mencari Dola Saleh. Sukar sedikit bagi Dola Saleh. Sudah dikawal dengan emas oleh Matsan. Akhirnya kepada Rashid Hassan. Malik dapat disekat oleh Kamal Zaman. Tan Siu Sing lagi mencari Subadrun. Halim tinggi mengangkat kaki. Sepakan percuma untuk Kuala Lumpur. Aru sudah bersedia walaupun jarak yang begitu jauh. Satu set sepakan. Wandi mencari Subadrun. Hantaran semula yang terlampau kuat. Maksan sekarang terus. Disekat dengan Aziz Maidin. Zainal mencari ketua pasukan Hamid. Suyai. Bandi. Menolak. Kamera zaman dia satu disekat meja. Bekas pemain Kolombo sendiri kamu sama. Dharma Linggam dengan sepakan percuma. Tidak sampai kemana sepakannya dilakukan oleh Dharma, namun begitu dikawal oleh Razali. Mencari Zainal dan Dola. Kedua-duanya terlepas. Halim Zaitun dan Kamruzaman. Bala Chandra membuka peluang untuk Kolombo. Subadrun sentiasa saja diawasi oleh Aziz Maidin setelah ketiadaan Zulkifli Ahmad. Rupanya lebih ketat kawalan yang dilakukan oleh Aziz Maidin terhadap Subadrun. Malih Awab. Tang Siu Sing. Baik, hantaran ke tengah. Aru sudah bersedia. Sudah terlepas Aru Mugam. Dan ternyata Aru Mugam ditolak tadi. Sadin Osman di depan pengadil. Wan Abdul Rashid yang sudah menyiapkan whistle untuk sepakan pecut. Entah apa lagi yang tidak disetujui oleh Rumugam. Bola yang kurang angin agaknya. Terpaksa ditukar yang baru. Maka Kanasamurti terpaksa membawa bola baru sebelum sepakan percuma yang dipungut oleh Sloan. Sedih cuba yang bawa Mak Mulia Tengku Ahmad Ritaudin
Dan Yang Amat Berhormat Kafar Baba juga turut datang menyaksikan perlawanan yang dijangka menarik. Yang teramat mulia, Duli Yang teramat mulia Raja Muda Selangor sering tidak ketinggalan apabila Selangor turun bermain. Turut berangkat untuk menyaksikan pasukan Selangor dalam Islam. Tang Siu Seng dengan lontaran. Entah kenapa tindakan Malik Awak memberikan lontaran untuk Slang. Sedangkan ia cuba didesak oleh Zananodin dari belakang. Masih boleh diselamatkan kalau dia mau untuk menimpa ke tengah. Dharma. Zananodin. Dola untuk Zanal tak sampai lagi. Dharma dan juga Aziz Maidin, Sadin Osman dan Aziz Maidin. Bukannya Aziz Maidin, sebenarnya Jaya Kanten yang sudah masuk jauh ke tengah. Halim Zaitun. Dola mencari Zainal, dikawal dua pemain dan tandukan Dola terlampau lemah. Cuba untuk membuat lob menyangkakan Rashid sudah marah ke hadapan. Tetapi Rashid lebih tangkas dan lebih cepat untuk memerhatikan gerakan arah bola. Jadi terselamat pintu gol Kuala Lumpur. Di mana perlawanan sudah berlangsung 28 minit pada masa pertama, kedudukan Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 1-0. Jadi agregat 2 sama antara Selangor dengan Kuala Lumpur berkekalan sehingga kini. Gol tunggal jaringan Subadran Aziz. Saidin Osman sudah membongkok ke bumi nampak kerana kecederaan. Sedangkan perlawanan diteruskan kerana bola masih lagi dalam permainan. Jaya Kanten dicari Dola. Sendiri bangun untuk mencari rawatan. Subadran gagal lagi dengan kawalan Aziz Maidi. Namun begitu mendapat lontaran. Bala Chandran baik memintas. Dan Fandi Kamrul Zaman lebih tangkas untuk menyelamatkan keadaan walaupun terpaksa untuk memberikan sepakan sudut yang kedua, yang ketiga bagi Kuala Lumpur. Dan pastinya sekali lagi Zainal Abidin Hassan akan turun ke bawah untuk mengawasi pergerakan Fandi Ahmad ataupun untuk memberikan saingan apabila bola tinggi, tandukan yang cuba dilakukan oleh Fandi Ahmad. Malik Awab dengan sepakan sudut, Zananodin dan Fandi sepakan yang lemah. Dolah juga turun ke bawah. Tidak ada pemain-pemain Selangor di atas. Akhirnya memberikan ruang hampir 3 suku padang untuk Kuala Lumpur. Satu peluang untuk Fandi. Gol. Dalam pengawasan barisan pertahanan Selangor Darul Ihsan. Rupanya terlepas juga Fandi Ahmad. 30 menit perlawanan berlangsung. Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 2-0. Gol jaringan Fandi Ahmad. Hasil kesilapan barisan pertahanan yang membiarkan Fandi yang dapat membuka langkah untuk melakukan penyudah. Sementara di papan tanda masih lagi bertanda 1. Kedudukan sebenarnya ialah Kuala Lumpur 2 dan Selangor 0. Jadi sekarang sudah berubah dengan kedudukan agregat di mana sekarang ini Kuala Lumpur mengatasi 3-2 dengan keputusan agregat. Jadi dengan jaringan itu, Fandi sekarang sudah menyamai kedudukan ataupun bilangan jaringan yang dilakukan oleh Zainal Abidin Hassan selaku penjaring terbanyak pada tahun 86. Dan pastinya dia mahu untuk menjaringkan sekurang-kurangnya lagi 1 gol untuk memecahkan rekod jaringan Zainal Abidin Hassan itu.
Balachandran membiarkan untuk Razif. Satu pergerakan yang tidak disangka oleh pemain-pemain Selang. Syahidin ke belakang yang sedikit bahaya. Si Kim Sing lebih tangkas. Bola untuk Razif lagi sekali. Syahidin Osman. Subadrun sudah tidak dikawal oleh Aziz Maidin. Syahidin Osman dari jarak jauh. Tang Siu Sing. Subadrun. Semenung nampaknya. Mazlan pengurus pasukan Mazlan Datuk Harun, pengurus pasukan Selang dan juga Jumlah. Dengan kedudukan sekarang ini, di mana Kuala Lumpur mengatasi dengan 2-0. Zainal, lambat sedikit Zainal. Tang Siu Sing lebih pantas. Karena sudah bersedia dengan menerima tandukan yang dilakukan. Zainal terlampau ke depan. Malik turun ke bawah. Jauh ke bawah dari tempat asal. Cari Fandi. Fandi dan Kamrul Zaman. Rakan lama. Maksad. Sana Nordin. Untuk Sana Labidin. Lalu jauh bagi Razali alias akhirnya Razif Ismail menyelamatkan keadaan. Jadi makin lama makin terhimpit pula kedudukan pasukan Selangor sekarang ini. Asalnya dari mendahului 1 gol kelebihan dengan keputusan agregat dalam perlawanan pusingan yang pertama, sekarang ini ketinggalan pula dengan kelebihan 1 gol memihak Kuala Lumpur. Dola dijatuhkan oleh Mazan. Umpanan jauh rata-rata dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan Kuala Lumpur. Aziz Jayakanta, Saidin, Dharma tiba-tiba untuk antara jauh lagi sekali, gagal lagi sana. Dengan barisan pertahanan Kuala Lumpur yang agak tinggi sama ada Chang Suya, Si Kem Sing maupun Tang Siu Sing. Halim. Berjaya mengawas mula. Rosali. Kamera Zaman. Pergerakan yang sedikit perlahan Kamera Zaman. Dolah dan Sanal gagal. Halim untuk Rosali. Sana Nordin. Kang Ameng. Sudah berubah tempat Kang Ameng dari sebelah kiri ke sebelah kanan memberikan saingan kepada Tang Siu Sing, ketua pasukan bersama ketua pasukan. Offside. Sanal dan Dom. Chosuyai. Terus saja untuk Rashid yang belum melepaskan sebarang gol. Malahan sudah terbalik apa yang berlaku dalam perlawanan pusingan yang pertama, di mana separuh masa yang pertama Selangor lebih banyak mengasak bagi pasukan Kuala Lumpur. Sekarang ini Kuala Lumpur pula mengasak pasukan Selangor. Halim Zaitun, Dolah dan Zainal menunggu di tempat yang sama. Razali sambil berlari membuat first timer. Sayang sedikit serong. Jadi terselamat pintu gol pasukan Kuala Lumpur. Yang agak begitu sukar bagi
barisan hadapan Selangor untuk memecahkan benteng pertahanan maupun untuk menewaskan Rashid Hassan, di mana belum ada gol yang dapat dijaringkan oleh Kuala Lumpur Selangor setakat ini, sedangkan Kuala Lumpur sudah menjaringkan 2 gol. Permainan separuh masa pertama tinggal kira-kira 8 minit lebih lagi. Balachandran mencari Malik Awang, terpaksa ditolak keluar oleh Zananuddin. Lontaran yang dipungut oleh Kuala Lumpur. Subadrun walaupun dapat melepasi Aziz Mahdin, tetapi umpanannya tetap kepada Dharma. Lagi sekali lontaran untuk Kuala Lumpur. Tang Sing, ketua pasukannya sendiri yang naik ke atas. Sing. Baik kaulan Tang Sing. Bala menunggu di depan. Sedangkan Zainal Abidin, pemain hadapan Kuala Lumpur, menjadi pemain pertahanan. Ada kalanya terpaksa turun. Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor juga tidak ketinggalan. Nampaknya sedikit hampa dengan Selangor ketinggalan dengan 0-2 buat ketika ini. Dharma untuk Jayakarta. Kamrul Zaman masih lagi gagal dengan umpanan yang sering dapat diatasi ataupun dihalang oleh barisan pertahanan. Barisan pertahanan Kuala Lumpur yang disaksikan agak kokoh. Sepakan sudut yang kedua untuk Selangor. Zainal, Dolah dan juga Razali sudah berada dalam kawasan penalti. Mencari Zainal. Tandukan CP yang memberikan sepakan gol. Tidak begitu berbisa nampaknya tandukan Zainal untuk mengatasi Rashid Hassan. Ternyata dengan kehadiran Si Kem Sing pada malam ini bersama-sama dengan Tang Siu Sing, Chow Sui Yai, nampaknya barisan pertahanan Kuala Lumpur lebih mantap berbanding dengan bahagian pertahanan yang diletakkan kepada Sarpaket Singh dalam perlawanan pusingan yang pertama. Malik Awab memberikan kepada Fandi. Dijatuhkan oleh Kamrul Zaman. Nombor 8 bagi Selangor ialah Aziz Mahdin yang menggantikan Zulkifli Ahmad. Tang Su Sing. Malik Awab yang melakukan sepakan. Razib. Permainan tinggal 3 minit lebih lagi separuh masa yang pertama. Kedudukan masih lagi kekal. Dengan Kuala Lumpur di depan dengan 2-0 mengatasi Selangor dalam pusingan yang kedua ini. Jadi agregat sekarang
Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 3-2. Melewat dengan sepakan sudut. Tidak ada lain pemain yang akan membuat sepakan sudut apabila diperoleh oleh Kuala Lumpur. Tinggi, tapi lambat sedikit. Kemarahan Tang Susah. Mak Zan. Leka sedikit dengan empanan Mak Zan ataupun terlampau kuat empanan Mak Zan. Tidak tahu arah kepada siapa yang akan dituju. Mungkin untuk Saidin Osman yang sentiasa bermain di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kamera Zaman, Zana Nordin. Cari Razali. Rasif untuk Pala. Fandi. Saidin. Kuisan untuk satu umpanan yang baik. Tetapi terleka sedikit Saidin Osman. Walaupun umpanan yang sudah begitu kemas dilakukan oleh Ras. Rasif. Sepakan percuma Kuala Lumpur. Dalam masa permainan yang hanya tinggal seminit lebih lagi. Separuh masa yang pertama. Fandi yang melakukan sepakan. Bola agak leka dengan umpanan Fandi. Tidak menyangka yang Fandi akan mengumpan. Balik lagi salah umpan pemain-pemain Selangor. Apa yang akan dilakukan oleh Zanal kerana rakan-rakannya semua berada di bawah. Hanya Dolah yang dapat membantu seketika. Barulah sekarang bergerak semula Halim Zaitun. Tak sampai lagi umpanan Halim. Mak Zan memberikan lontaran. Sana Nordin. Halim. Lagi mencari Zainal. Peluang bagi Zainal. Sayang. Sepakan yang dilakukan oleh Zainal. Yang mengharapkan lob itu dapat menembusi pintu gol. Tetapi terlalu jauh serong untuk sepakan gol. Sepakan gol. Offside sebenarnya. Tang Susik lagi mencari Subadrun. Ternyata Subadrun ditarik oleh Aziz Maidin, pemain muda Selangor. Subadrun pada tahun lalu menjaringkan 4 gol. Dan tahun ini nampaknya menunjukkan kegarangan pada pusingan suku akhir hingga membawa ke peringkat separuh akhir ini. Setiap perlawanan melakukan cara. Sepakan percuma Kuala Lumpur. Masa sebenarnya sudah tamat, masa kecederaan yang mereka bermain sekarang ini. Bala Chandran, Fandi tak mampu untuk menyepak. Tang Susik marah lebih jauh ke tengah. Separuh masa pertama akan tamat bila-bila masa saja lagi sekarang. Arumugam pastinya sepakan jauh untuk menyelamatkan. Tidak, dia hanya mencari Zana Nordin. Walaupun dalam keadaan masa yang begitu suntuk. Halim. Jaya Kanton.
Saleh. Hang Meng tidak dapat bergerak bebas bagaimana perlawanan pusingan yang pertama. Dolas sekarang. Sambil Balachandran dan juga Si Kem Sing mengawal. Dan ditamatkan oleh Wan Abdul Rashid Wan Jaafar. Separuh masa pertama 45 minit sudah selesai. Di mana Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 2-0. Dan dengan itu kita tunggu lagi 45 minit. Separuh masa kedua untuk penentuan antara Kuala Lumpur dengan Selangor Darul Ehsan. Separuh masa kedua. Dunhill. Style. Quality. Excellence. Bread cream berubat baru. Gunakan selalu bagi menghilangkan kelomomot. Rambut sehat bersinar. Kini, Gillette menambahkan kerapian kontur dengan memberinya lapisan licin yang unik. Gillette Contour Plus melincir pada kulit anda agar terasa lebih licin semasa bercukur dan selepas bercukur. Sistem Gillette Contour Plus mulanya dicipta dengan lebih rapi. Kini, dicipta dengan lebih licin. Dashing untuk jejaka. Welcome to the world of babies. Channel 1 brings you a bundle of joy in the first 365 days in a child's life. See how the newborn baby grows and grows. Share this fascinating experience with Channel 1 in the first 365 days in a child's life, every Sunday at 1:30 p.m. At Dunhill, our philosophy is simple. Every item that bears our name has to be of exceptional and distinctly superior quality. Dunhill. Style. Quality. Excellence. Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 3-2. Kerana dalam pusingan awal, Selangor memenangi perlawanan pusingan yang pertama itu dengan 2-1. Jadi pastinya mau menjaringkan gol ataupun untuk menyamakan kedudukan pada separuh masa yang kedua ini. Seandainya kedudukan agregat ini seri antara Kuala Lumpur dengan Selangor, maka perlawanan yang ketiga, perlawanan penentuan akan diadakan di Stadium Merdeka ini juga pada 30 hari bulan ini. Sudah dimulakan oleh pengadil Wan Abdul Rashid Wan Jaafar. Malik Awab awal-awal lagi cuba untuk menyerang. Zainal Abidin Hasan terlepas begitu saja kerana ia dijatuhkan untuk sepakan percuma. Nampaknya barisan Kuala Lumpur yang pada jangkaan awalnya Lim Tiam Kim akan diturunkan dari separuh masa pertama untuk memperkuatkan di barisan midfield tidak menjadi kenyataan, tetapi sudah mampu dengan kembalinya Si Kem Sing. Satu tandukan yang tidak begitu kencang, tidak begitu kuat dan sama sekali tidak tepat oleh Saleh untuk sepakan gol. Sebenarnya bagi Kuala Lumpur, inilah kali ketiga mereka bermain dalam peringkat separuh akhir ini. Pada tahun 85 menjadi Naib Johan. Peringkat separuh akhir mengalahkan Terengganu dengan 4-3. Dengan sepakan penalti setelah seri 2 sama, manakala pada tahun lalu menjadi juara.
dengan mengalahkan Kedah dengan 1-0. Walaupun sering memasuki peringkat suku akhir, nampaknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut datang untuk menyaksikan perlawanan antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Sambil itu permainan terhenti lagi karena pemain Kuala Lumpur dapat kecederaan. Dan pertemuan Selangor dengan Kuala Lumpur ini sejak tahun 81, 10 pertemuan sebelum ini, 11 kesemuanya termasuk perlawanan peringkat separuh akhir pusingan yang pertama, dimenangi oleh Selangor sebanyak 7. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad turut tidak mau ketinggal untuk menyaksikan perlawanan yang dicakap antara Kuala Lumpur dengan Selangor. Halim Zaitun, Kamaruzaman menyekat lontaran Kuala Lumpur. Pertemuan Selangor dengan Kuala Lumpur, 7 kemenangan untuk Selangor, 3 kali kalah dan sekali seri. Mereka seri pada tahun 81. Dan sekali mereka bermain di peringkat suku akhir, iaitu pada tahun 84, di mana kedua-dua perlawanan pertama dan perlawanan kedua dimenangi oleh Selangor. Perlawanan pertama 1-0 dan perlawanan kedua 3-0. Tetapi kekalahan yang dihadapi oleh Selangor kesemuanya baru-baru ini, iaitu pada tahun 88, pada tahun ini, Sanau turun ke bawah. Begitu juga pada tahun 87 dan 86 baru sudah hampir-hampir tewas. Karena sepakan yang dilakukan oleh Tang Siew Sing sudah terkena barisan pertahanan Kuala Lumpur, nyaris-nyaris bola yang mendatang agak senang. Aziz Maidin, Zainal, Kamaruzaman, menggerakkan untuk pasukan Selangor di bahagian tengah yang tidak begitu berkesan pada separuh masa pertama. Ditolak kali ini oleh Chow Sui Yai untuk sepakan percuma ataupun dirempuh dengan kasar di luar kotak penalti. Tendangan percuma diberikan oleh pengadil Wan Abdul Rashid Wan Jaafar. Rashid sudah bersedia. Dengan pemilihannya ke pelatih kebangsaan, pastinya mau membuktikan akan kehandalannya di depan pintu gol-gol. Dalam rapat benteng Kuala Lumpur, Fandi, Subadrun, Makzan semuanya turun ke bawah. Hang main terus, sedikit tinggi di atas palang. Kalaupun tepat, rasanya Rashid sudah dapat menjangkau karena sudah dapat mengagak. Subadrun penjaring pertama dalam perlawanan ini. Dan penjaring tunggal untuk Kuala Lumpur dalam pusingan pertama, Repantas Arumugam. Sudah terlepas dan sudah terkeluar dari garisan gol. Dipungut semula oleh Arumugam.
Walaupun tidak diperhatikan, tidak tepat perhatian pengadil Wan Abdul Rashid, tetapi diberikan isyarat oleh S. Subramaniam, penjaga garisan pertama, yang sudah memerhatikan di mana bola jatuh yang dipungut oleh Arumugam. Kalau Kuala Lumpur mendapat sepakan percuma kerana Dollah Saleh dijatuhkan di luar petak, hampir-hampir di tempat yang sama sekarang, Kuala Lumpur pula mendapat sepakan percuma. Fandi Ahmad. Balachandran maupun Maksan, siapa yang akan mengambil sepakan? Arumugam akan menggunakan pengalamannya. Seandainya sepakan terus akan dilakukan ke pintu gol. Cuma siapa yang akan melakukan sepakan, sama-sama kita tunggu. Maksan, Balachandran dan Fandi. Fandi terlampau lemah. Balachandran, Zaidin terlepas dan Razif. Terlampau perlahan sepakan Razif. Tang Siu Sing, ketua pasukan Kuala Lumpur. Suyai cari Saidin, jauh lebih rendah kerja kata. Subadron mungkin mencoba secara sendiri. Subadron masih lagi dapat membuat hantaran lintang, tetapi Arumugam sudah setia karena sudah terlalu rapat dengan muka gol. Sepakan percuma. Zainal menguis kaki Maksan Manares. Suyai. Asik kemsi. Tolakan Aru memberikan lontaran. Bagi Kuala Lumpur, kemenangan yang diharapkan dalam perlawanan separuh akhir ini besar maknanya sekurang-kurangnya untuk membawa permainan ke perlawanan akhir untuk bertemu dengan pemenang antara Sarawak dengan Kedah, dan di samping itu untuk menyaingi kejayaan yang dipungut oleh Selangor pada tahun 84, yaitu menjuarai kedua-dua, yaitu juara Liga dan juga Piala Malaysia. Kini Kuala Lumpur sudah menjuarai Piala Liga. Sepakan percuma sekarang. Balik awal. Terus ke depan cari Fandi. Sepakan. Sepanjang separuh masa yang pertama, tidak ada gerakan-gerakan yang menggerunkan bagi barisan bagi pasukan Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Barisan Harapan Selangor. Sana terlepas. Hang Meng dan Tang Siu Sing. Tang Siu Sing pula mencakuk kaki Hang Meng. Sepakan percuma. Ketua pasukan sama ketua pasukan. Bersalih. Yang tidak dapat beraksi pada tahun 85. Baik untuk Zainal. Tepat Rashid. Boleh dianggap Rashid tidak perlu bekerja keras pada malam ini, walaupun sekali-sekala tandukan ataupun gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor di depan pintu gol, tetapi tidaklah sebegitu kuat, tidak sebegitu kencang. Cekan dan terlepas. Subadron ditolak oleh Aziz Maidin. Sepakan percuma.
Rasib. Mencari bola, terlepas Fandi. Cross, masuk. Satu lagi gol yang dijaringkan oleh Fandi. 56 minit perlawanan keseluruhan berlangsung. Walaupun Fandi yang sering dianggap untuk melakukan jaringan melalui tandukan, tetapi kali ini dengan kelekaan barisan pertahanan yang tidak mengawal Fandi, mendapat luang untuk melakukan sepakan. Terus menjaringkan gol menewaskan Arumugam lagi sekali untuk meletakkan Kuala Lumpur 3 di depan dengan 3-0 mengatasi pasukan Selangor Darul Ihsan. Jadi meletakkan keputusan agregat sekarang, Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan 4-2. Jadi makin lama makin kokoh kedudukan Kuala Lumpur sekarang. Dalam keadaan kawalan yang begitu rapi, dikhususkan oleh pasukan Selangor terhadap Fandi Ahmad, masih mampu dia menjaringkan gol. Jadi gol yang ke-21 untuk Fandi Ahmad. Untuk meletakkan Fandi Ahmad sebagai penjaring terbanyak, tidak keterlaluan saya katakan. Kerana sukar bagi pemain-pemain lain untuk menyaingi kedudukan jaringan yang dilakukan oleh Fandi Ahmad sehingga setakat ini. Kamaruzaman gagal dengan Matsan. Subadrun pula bertindak. Tak sampai untuk Saidin. Kamaruzaman lagi sekali. Halim. Kang Meng. Terus mencari Zainal. Rashid lebih tangkas. Fandi. Malay Awab. Jake Anton. Dharma membiarkan untuk Arumugam. Kamaruzaman menolak tempat yang kosong yang tidak ada rakan-rakan dari pasukan Selangor menunggu. Hampir sedikit bekas pemain Johor ini Dola Saleh. Saidin yang jarang-jarang dapat bertindak dengan sewenang-wenang. Razib. Baik untuk Bala, lagi satu gol. Bala Chandran. Sudah 2 gol yang diumpan oleh Razib Ismail, berjaya dihasilkan gol. Hanya 3 minit gol yang ketiga dijaringkan oleh Fandi Ahmad. Kini dituruti oleh Bala Chandran untuk gol yang keempat bagi Kuala Lumpur di depan sekarang ini. Dan seterusnya, kebetulan gol yang keempat juga untuk Bala Chandran sepanjang Piala Malaysia 1988. Jadi sekarang kedudukan 4-0 Kuala Lumpur mengatasi Selangor. Seterusnya kedudukan agregat juga sudah berubah dengan 5-2 Kuala Lumpur mengatasi Selangor Darul Ihsan. Jadi makin lama makin terdesak Kuala Lumpur. Perbezaan gol makin lama makin banyak. Zainal. Selangor sebenarnya. Karena Kuala Lumpur rupa-rupanya dalam pusingan yang kedua ini bertindak garang. Bertindak untuk membalas dendam kekalahan pusingan pertama separuh akhir. Saidin Osman bersama dengan Dharma Lingam.
Dola. Kamera zaman untuk Halim Zaitun. Sudah kucar kacir pula permainan pasukan Selangor. Dola dijatuhkan. Mengharapkan sepakan penalti, tetapi pengadil kata teruskan permainan. Sebaliknya mendapat sepakan sudut. Pantas Hang Meng. Rosali alias. Kesemua pemain-pemain Selangor sudah naik ke atas pula sekarang. Dharma, Halim Zaitun. Mencari Hang Meng. Tidak mampu Hang Meng untuk melepaskan diri kali ini. Jauh bezanya dengan perlawanan separuh pusingan yang pertama. Saidin Osman dijatuhkan oleh Jaya Kanton. Hanya teguran diberikan terhadap Jaya Kanton, menjatuhkan pemain pencari terbanyak 1983. Saidin Osman, bekas pemain Perlis yang jarang-jarang diturunkan sepanjang musim ini, banyak di pangku simpanan. Tetapi dalam perlawanan separuh akhir pusingan yang kedua, nampaknya dia diberikan kepercayaan penuh oleh pegawai-pegawai Kuala Lumpur untuk memberikan saingan kepada Selangor. Fandi mencari Subadrun, tetapi tanpa rapat. Subadrun berlanggar dengan Arumugam, saya kira. Arumugam tidak mau mengizinkan pegawai-pegawai perubatan dari Kuala Lumpur untuk masuk memberikan rawatan terhadap Subadrun Aziz. Menyepak cepat sepakan gol yang dibuat. Kamera zaman. Ramai pemain-pemain Selangor sudah melakukan serangan. Di samping itu, pemain-pemain Kuala Lumpur semuanya turun ke bawah. Zanal gagal. Aziz Maidin untuk Razali. Terus. Fandi memberikan isyarat untuk pengadil, mengatakan Subadrun mungkin terkena di bahagian pipinya sewaktu berlangkah dan perlukan rawatan. Rashid mengambil masa. Mungkin kecederaan pusingan pertama karena berlanggar dengan Dola Saleh kembali semula. Kuala Lumpur bermain dengan 10 orang. Subadrun Aziz diberikan rawatan di luar gelanggang. Tang Siu Sing naik ke atas. Dharma cuba menyekat kemarahan Tang Siu Sing. Terlampau lama Tang Siu Sing. Terlampau kuat pula cross yang dilakukan, namun begitu Fandi bersedia. Razib, pengumpan yang telah memberikan 2 gol untuk pasukan Kuala Lumpur. Gol ketiga dan gol keempat. Sepakan sudut yang kelima Kuala Lumpur. Malik Awam mencari Fandi. Diberikan saingan oleh Zainal Abidin. Itulah kehampaan Fandi dalam perlawanan pusingan yang pertama, karena apabila bola tinggi sering dia gagal dengan saingan yang diberikan oleh Zainal Abidin Hasan. Apakah patut dipersalahkan dengan ketiadaan Zulkifli Ahmad yang telah berjaya mengawal ketat Fandi sehingga menggagalkan pemain-pemain Kuala Lumpur untuk mendapatkan jaringan dalam perlawanan pusingan awal? Razali alias
hampa sedikit Razali Alias, yang merupakan penjaring terbanyak bagi pasukan Selangor pada tahun 83, iaitu sebanyak 7 gol yang dijaringkan, dan dalam tahun 84 dia menjaringkan 7 gol juga. Dan tahun 85 menghadapi kecederaan. 86 lebih banyak di bangku simpanan. Subadrun offside. Minit, perlawanan sudah berlangsung. Kuala Lumpur mengatasi Selangor Darul Ihsan dengan 4-0. Seterusnya meletakkan 5-2 keputusan agregat. Fandi Ahmad. Razif dan Pala. Pala Chandran. Razif masih di tempat kosong. Jack Canton dapat memberikan saingan. Dola Saleh. Makzan. Jack Canton. Baik untuk Razali Alias. Yang kosong, lebih kosong di hujung sana. Halim Zaitun. Razali semula. Agak lambat sedikit dengan serangan yang dilakukan. Zainal Abidin semula untuk Dola, tetapi Razali yang pungut. Sering bola yang dipungut oleh Razali Alias. Percubaan yang dilakukan oleh Razali Alias dengan tinggi melambung di atas palang gol agak hampa sedikit. Quality, excellence. This is Dunhill. New Brill Cream, regular or medicated, for that good-looking, healthy shine. Brill Cream. Sudah agak terdiam sedikit penyokong-penyokong Selangor ketika ini. 12 ialah Hashim Marman, bekas pemain Melaka, yang dijangka menggantikan Sadin Osman. Secara kebetulan Sadin Osman mendapat kecederaan, terpaksa dibawa pengusung masuk ke dalam padang. Jadi terus Saidin Osman akan digantikan oleh Hashim Marman. Hashim sepanjang musim ini menjaringkan 7 gol dan salah satu dari pemain yang telah menjaringkan gol hat-trick pada musim ini sewaktu Kuala Lumpur bertemu dengan Melaka. Penghijraan Hashim dari Melaka ke Kuala Lumpur telah menaikkan namanya. Terutamanya pada musim ini. Pada tahun lalu tidak begitu banyak dia menonjol. Malik memberikan lontaran untuk serang. Kuala Lumpur yang mendapat lontaran. Mungkin sudah terkena kaki Kan Hang Meng tadi.
Sepakan percuma. Itulah spanduk yang besar bagi Kuala Lumpur. Dalam pelawanan pusingan yang kedua mengambil alih tempat spanduk yang pada mulanya dipasang oleh pasukan Selangor Darul Ihsan di tempat yang sama. Razali dijatuhkan oleh Hashim sebaik masuk menggantikan Saidi. Zainal, Halim, Kan Hameng. Halim Zaitun umpan tak dapat lagi menemui Zainal kan disekat oleh Razik. Jaya Kantan, Aziz. Nampak kuat tolakan kebersamaan, namun begitu Daulah masih dapat mengawal sekarang ini. Raziz memberikan lontaran. Tidak ketinggalan juga spanduk yang dibawa oleh Selangor. Mengharapkan perlawanan pusingan yang pertama peringkat separuh akhir. Kemenangan yang dibawa pulang akan mengulangi perlawanan malam ini. Tetapi ternyata dengan apa yang berlaku sekarang ini adalah di sebaliknya. Kuala Lumpur sedang mengatasi dengan 4-0. Meletakkan agregat sepenuhnya ialah 5-2 Kuala Lumpur di depan. Perlawanan tinggal 17 minit lebih lagi. Jadi Selangor Kuala Lumpur sekarang berada dalam keadaan yang selesa. Perbezaan 3 gol di depan. Memandangkan keadaan yang begitu sukar bagi Selangor untuk memecahkan penting pertahanan Kuala Lumpur yang boleh dianggap kebal pada malam ini. Agak mati akal penyerang utama Selangor, Zainal Abidin Hassan dan juga Daulah Saleh dengan tindakan barisan pertahanan Kuala Lumpur. Walaupun kandungan Daulah dan Zainal yang bukanlah asing kerana sudah 4 tahun mereka bersama dalam skuad kebangsaan. Hashim, Razib melepaskan diri dari Dharmalingam. Jaya Kanton memberikan sepakan sudut lagi sekali untuk Kuala Lumpur. Malek Awab. Razib. Lagi sekali mencari Balachandran. Nasib baik Balachandran tidak dapat menanduk. Walaupun sudah tepat ke kepalanya. Kalau tidak lagi sekali Arumugam terpaksa bergegar. Rangkap offside Selangor tidak menjadi. Aru terpaksa bekerja keluar kawasan. Zananodin. Halim semula untuk Zananodin. Permainannya agak gugup oleh Zainal dalam perlawanan pada tahun lalu. Tetapi tahun ini sudah jauh menunjukkan kematangan. Balachandran menyelamatkan keadaan Subadrun Aziz dan Fandi Ahmad. Dharmalingam mengharapkan offside. Fandi. Masih lagi Fandi. Terus kali ini. Sayang, sedikit serum. Walaupun dia masih mempunyai masa ataupun untuk memberikan ruang kepada Subadrun Aziz yang sudah sedia menunggu. Mungkin sudah berpuas hati dengan kedudukan 4-0 yang sedang diatasi terhadap pasukan Islam. Halim. Razali terlepas. Subadrun dan Arumugam. Aru untuk Jaya Kanton. Kasar sedikit Subadrun. Jaya Kanton asalnya pemain
sayap kiri, kemudian bertukar ke sayap kanan. Tetapi sekarang ini lebih banyak bertindak di bahagian pertahanan, diletakkan oleh pasukan Selangor, pernah mewakili pasukan kebangsaan dalam sekolah-sekolah ASEAN di New Delhi pada tahun 84. Dharma tepat kepada Fandi. Balachandran mengharapkan Razib. Jayakantan dipanggil oleh Wan Abdul Rashid. Saya rasa kad kuning akan diberikan terhadap Jayakantan. Sebelum ini Jayakantan sudah menerima kad kuning, bermakna kad kuning yang kedua diterima oleh Jayakantan. Dan kalaupun Selangor dapat masuki perlawanan akhir, bermakna Jayakantan akan terkeluar secara otomatis. Sepakan percuma. Razib mencari bala dan Fandi Ahmad. Jarang-jarang dia mendapat peluang untuk menanduk sebegitu. Tandukannya yang tajam tetapi sedikit tinggi di atas bala. Karena sebelum ini sering Zainal Abidin mengawal, tetapi Zainal nampaknya lebih banyak bertindak di bahagian atas untuk memungut ataupun untuk menjaringkan gol. Karena sudah begitu jauh Selangor ketinggalan kepada Kuala Lumpur. 12 minit lagi perlawanan, 12 minit lebih perlawanan akan berakhir. Kedudukan masih lagi kekal 4-0 Kuala Lumpur mengatasi Selangor. Perlawanan separuh akhir pusingan kedua di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Aziz Maidin terus sia umpanan Aziz. Dharma. Razali Daulah terlepas, Alim Zaitun juga terlepas. Kesemuanya terlepas. Hanya Rashid Hassan yang dapat menenangkan keadaan. Jadi keadaan Selangor sudah begitu terdesak dengan keadaan yang makin lama makin singkat. Karena kedudukan agregat sekarang ini 5-2. Kuala Lumpur mengatasi Selangor dengan keputusan 4-0 yang ada sekarang. Malik Awab terus menyerang. Satu umpanan yang baik. Hashim Marman gagal untuk menggunakan umpanan yang sebegitu kemas yang dilakukan oleh Malik Awab. Kalau tidak, pastinya gol kelima akan dijaringkan oleh Kuala Lumpur. Jadi kekal kedudukan 4-0. Permainan hanya tinggal 11 minit lebih saja lagi. Zananuddin. Dharma untuk Jayakantan yang baru saja menerima kad kuning. Tak sampai untuk Razali. Razib. Hashim dan Razib. Sepakan sudah. Malik Awab, kiri dan kanan sepakan sudut akan dilakukan oleh Malik. Satu lagi peluang bagi Fandi dan Supatron sudah pun offside. Dalam keadaan kelam kabut di depan pintu gol, terleka Supatron. Malik. Selesa nampaknya Malik tidak diberikan saingan. Terlalu ke dalam.
Malay Awab. Hashim Marman. Keras sedikit nampaknya permainan Aziz Maidin. Dola Saleh jauh di hujung sana menunggu Zananuddin. Peluang bagi Razali alias. Razali. Zainal. Masih lagi gagal sepakan sudut. Rashid begitu tangkas untuk menguis sepakan Zainal. Walaupun 1-1 yang hanya perlu bagi Zainal untuk menguis menewaskan Rashid yang sudah menerpa keluar. Tetapi masih lagi gagal untuk melakukan penyudah. Mungkin untuk melepaskan geramnya dengan kedudukan yang begitu jauh. Perbezaan antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Seandainya Kuala Lumpur dapat mengekalkan kedudukan ini, atau dengan kata lain Kuala Lumpur dapat masuki pertandingan akhir, bermakna kali ketiga bagi pasukan Kuala Lumpur melayakkan diri ke pertandingan akhir. Karena kali pertama pada tahun 85 mereka hanya menjadi naib Johan. Dan pada tahun lalu menjadi Johan mengalahkan Kedah dengan 1-0. Dan lebih bermakna lagi seandainya dapat mengulangi sebagai juara pada musim ini kerana sudah menjadi juara Liga. Ingin menyaingi pasukan Selangor, kejayaan Selangor pada tahun 84. Kedua-dua menjadi juara, itu juara Liga dan juga juara Piala Malaysia. Kanami. Cari Zainal. Lagi sekali. Tujuh minit lebih lagi. 3 gol yang perlu dicari oleh pasukan Selangor untuk menyamakan kedudukan agregat. Kanhame. Dijatuhkan oleh Mazan untuk sepakan percuma. Mencari Razali. Capakan terus dan gol Zananuddin. Berjaya juga menjaringkan gol Halim Zaitun sebenarnya yang menjaringkan gol pertama untuk Selangor. 83 minit perlawanan berlangsung. Halim Zaitun dapat juga memberikan saingan, menjadikan kedudukan sekarang ketinggalan dengan 1-4. Seterusnya kedudukan keseluruhan dengan 3-5. 2 gol berbeza. Lim Tiong Kim yang mula bermain pada tahun ini dengan Kuala Lumpur pada perlawanan dengan Pulau Pinang dalam pusingan awal menggantikan tempat Malay Awab sekarang. Dua gol lagi yang perlu dicari oleh Selangor. Sekurang-kurangnya untuk membawa permainan penentuan. Seandainya dapat menyamakan kedudukan agregat. Balachandran, Razib, Hashim Marman. Agak selamba tandukan yang dilakukan oleh Hashim, percubaan maupun umpanan. Zainal membiarkan untuk Kang Hameng. Lagi satu peluang untuk Selangor. Kang Hameng. Zainal pula. Tapi tidak mendapat bantuan sepenuhnya dari Halim Zaitun yang lebih banyak ke tepi. Zananuddin. Halim. Jaya Kanten. Baik kawalan Jaya Kanten. Hanya umpanan, sudah berkali-kali umpanan Jaya Kanten tidak menepati kepada sasaran ataupun kepada rakan. Razali alias. Sepakan percuma dijatuhkan oleh Mazan.
Walaupun keadaan sedikit dalam kecederaan Razali alias begitu pantas, Zainal dan Dolah membiarkan masing-masing mengharap sana tanduk. Tepat kepada Rashid. Selamba tangkapan Rashid. Razali, Kang Hameng. Tidak ada rakan yang menunggu. Memudahkan barisan pertahanan Kuala Lumpur. Mazan. Fandi Ahmad. Bala Chandler lebih banyak bertindak sebelah tepi. Hashim membiarkan bola ke belakang. Zainal. Halim Zaitun mencarikan Hameng lagi sekali. Sana menunggu di tengah dan offside. Sebenarnya Kang Hameng yang offside tadi. Makin lama makin suntuk bagi Selangor. 2 minit lebih saja lagi. Perlawanan akan berakhir. Sedangkan kedudukan 1-4 dan keputusan agregat 3-5 sekarang ini. 2 gol yang perlu dicari oleh Selangor dalam tempoh 2 minit lebih. Halim untuk Dolah. Semula kepada Halim. Mencari Kang Hameng lagi sekali. Razid memberikan saingan. Razali alias membantu. Terlampau jauh dari kaki. Hameng. Baik umpanan ke tengah dan Dolah. Zainal tidak dapat menyepak lagi Zainal. Sering dikawal rapi oleh Charles Oyai dan juga si Kemsik. Sepakan sudut Kang Hameng, ketua pasukannya sendiri. Dolah. Bala Chandran menyelamatkan pintu gol Kuala Lumpur. Kebersamaan. Zainal, peluang bagi Zainal. Lagi sepakan lemah yang dilakukan oleh Zainal. Kerana tidak ada cukup ruang bagi Zainal, saya kira. Si Kem Sing yang mengawal Zainal. Kurang dari semenit. Kedudukan 4-1 Kuala Lumpur mengatasi. Subadrun untuk Hashim. Aziz Maidin gagal. Lim Tiong Kim yang baru saja masuk menggantikan Malik Awam. Hashim dan Lim. Subadrun cuba untuk memberikan peluang kepada Hashim Marman sebenarnya. Tetapi belum bersedia Hashim Marman. Sana Nordin. Tak sampai untuk Zainal Abidin Hasan. Siapakan sudut. Masa sebenarnya sudah pun tamat. Mereka bermain dalam masa kecederaan. Dengan 3 gol perbezaan perlawanan ini, 1-4 Selangor ketinggalan. Dan 2 gol perbezaan agregat. Zainal Abidin. Razali membantu. Dolah juga gagal untuk menanduk. Satu tandukan yang begitu baik dari jarak jauh oleh
Kamaruzaman mendapatkan gol yang kedua bagi Selangor dalam masa kecederaan ini. Hasil dari terlampau leka barisan pertahanan Kuala Lumpur yang lebih banyak. Kamaruzaman Yusof mendapatkan gol yang kedua. Bekas pemain Kuala Lumpur sendiri merapatkan jurang, menjadikan 2-4 sekarang ini. Selangor ketinggalan dalam masa kecederaan. Jadi satu gol yang perlu dicari dalam tempoh masa yang singkat. Lim Tiong Kim. Lim mempunyai peluang. Terus Aru. Kedakapan Aru yang pantas mencari rakan untuk mencari satu gol. Walaupun ketinggalan 2 gol dalam perlawanan ini, tetapi keputusan keseluruhan hanya 1 gol perbezaan agregat. Aru Mogom pantas, sepakan kuat, dan pengadil Wan Abdul Rashid, Wan Jaafar meniupkan whistle penamat, menamatkan perlawanan separuh akhir pusingan kedua antara Kuala Lumpur dengan Selangor di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, dengan keputusan Kuala Lumpur mengalahkan Selangor dalam pusingan yang kedua ini dengan 4-2. Seterusnya keputusan agregat 5-4, Kuala Lumpur mengatasi Selangor Darul Ihsan untuk memasuki perlawanan akhir buat kali ketiga, dan akan bertemu dengan pemenang antara Sarawak dengan Kedah dalam perlawanan akhir nanti pada 6 hari bulan November dalam siri Piala Malaysia 1980.